Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah pada hari ini kita cuba baca sedikit daripada kitab Al-Qaulut Tam Al-Jami' li Suwar Iqtida'il Ma'mum bil Imam. Di mana kitab ni kita mengajilah dengan Syekh Taha Abdul Hamid Humadi hafizahullah ta'ala. Kita mengaji daripada dia, dan di mana dalam kita kata risalah ni dia ada kumpul yang mana Syekh Taha sendiri ada ta'liq. Jadi kita kata bersambunglah sanad tersebut, dan ni pun daripada Syekhul Masyayikh dia daripada Hadramaut, insya-Allah. Jadi kita Al-Qaulut Tam Al-Jami' li Suwar Iqtida'il Ma'mum bil Imam ni dia kumpulkan masalah-masalah berkaitan dengan syarat kuduah, yang salah satunya adalah mestilah makmum dan imam tersebut berkumpul dalam satu tempat. Jadi adalah surah-surah yang mana disebut oleh musannif atau para ulama Syafi'i dalam kitab-kitab mereka disebut, maka dalam risalah ni dia kumpul macam mana surah-surah ni. Dia datangkan surah yang pelbagai supaya kita lebih faham dan kita lebih cerap tentang syarat-syarat yang mana telah disebut oleh ulama tentang perincian syarat-syarat yang kita sebut tadi. Syarat kedua itu mestilah imam dan makmum berada dalam satu tempat. Jadi kemudian di bawah dia ada perincian, ada syarat, maka di sini didatangkan surah-surah supaya kita faham. Jadi insya-Allah risalah ni antaranya dikumpulkan oleh Ustaz Abdul Manan Lubis lah, daripada Ma'had Al-Mustafa. Jadi insya-Allah kita kita mula baca. Kita terus kepada isinya. Suwar Iqtida'il Ma'mum bil Imam. I'lam anna li sihhati iqtida'il ma'mum bil imam sab'atu syurut. Ketahuilah bahawa sahnya ikutan ataupun makmum ni mengikut imam dengan 7 syarat. Yang pertamanya adalah ada mutaqaddumil ma'mum ala imamihi fil mawqif. Tidaklah mendahului makmum itu ke atas imam pada satu tempat. Maksudnya apa? Sebagaimana kalau kita belajar dalam kitab fiqh, mestilah kedudukan makmum tersebut dia tidak boleh lebih daripada imam. Kalau contoh imam tersebut berdiri, makmum tersebut berdiri, maka dia tidak boleh lebih qadam. Iaitu kita kata tumit belakang tu tidak boleh lebih daripada imam. Yang keduanya al-ilmu bintiqalatil imam. Yang keduanya mestilah mengetahui pergerakan imam. Ini syarat kuduah yang kedua. Yang ketiga adalah niyatul kuduah. Mestilah niat kuduah, iaitu niat mengikut imam. Kalau tidak niat sebegini, maka ada perincianlah sebagaimana disebut dalam kitab fiqh. Yang keempatnya adalah tawafuqi nazmi salataihima. Mestilah kedua-dua solat makmum dan juga solat imam tersebut mestilah muwafaqah nazam. Iaitu mestilah ikut macam mana surah ataupun kita kata nazam, susunan semayang tersebut mestilah ikut antara keduanya. Jadi kalau kita kata boleh ke makmum semayang solat biasa, solat sunat nak ikut kepada imam yang solat jenazah, maka kita kata tidak boleh. Dan yang kelima al-muwafaqatu fi sunani tafahhushil mukhalafati fiha. Mestilah mengikut pada sunat-sunat yang mana dikira tafahush, dikira rosak kalau sekiranya mukhalafah padanya. Adalah beberapa sunat yang mana makmum ni dia mesti ikut imam. Dia tidak boleh mukhalafah, tidak mahu ikut sebagaimana imam buat. Kalau dia mukhalafah ataupun dia berbeza dengan imam pada sunat-sunat yang ulama tetapkan tersebut, maka ketika itu dikira batal kuduah dia. Yang keenam, al-mutaba'atu bi an yata'akhkhar ihramul ma'mum ani ihrami imamih. Mestilah al-mutaba'ah berlaku, kita kata mengikut. Sekira-kira bi an yata'akhkhar ihramul ma'mum, mestilah mengakhiri ihram, angkat takbir ihram makmum tersebut daripada takbir ihram imam. Yang keenam. Yang ketujuh, ijtima'ul ma'mum bil imami fi makanin. Mestilah berkumpul makmum dengan imam tu pada satu tempat. Dan syarat ketujuh ni lah yang sebenarnya kita nak perbahaskan di dalam kitab ataupun dalam risalah Al-Qaulut Tam ni, dia nak fokus kepada syarat yang ketujuh.
Okey, baik. Jadi kemudian dia sebut wa anna ijtima'al imami wal ma'mumi lahu arba'u halat. Adapun berkumpulnya imam dan makmum itu ada 4 keadaan. Di mana dia datangkan surah lah. Boleh berlaku kita nak sebut tentang berhimpun ni boleh berlaku dalam 4 keadaan. Yang pertamanya adalah an yajtami'a fi masjidin. Mestilah kedua-dua makmum dan imam tersebut berkumpul dalam satu masjid. Ini keadaan yang pertama. Makmum duduk dalam masjid, imam duduk dalam masjid. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yajtami'a fi ghairil masjid. Iaitu dua-dua berhimpun pada selain daripada masjid. Iaitu makmum dan imam contohnya semayang di tanah lapang ataupun semayang di dalam bangunan di mana dua-dua tersebut bukan di dalam masjid. Makmum dan imam tidak berada di dalam masjid. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah an yakunal imamu fil masjid wal ma'mum kharijuhu. Iaitu apa? Imam tersebut berada di dalam masjid manakala makmum pula berada di luar. Ikutlah kalau kita contoh hari ni kita nak taswirnya macam kita tahu itulah masjid penuh semayang Jumaat maka penuh sampai ke belakang. Ketika itu imam duduk dalam masjid tetapi makmum penuh duduk di luar masjid. Maka macam mana perinciannya kita akan tengok selepas daripada ni. Yang keempat, an yakunal imamu kharijal masjid wal ma'mumu dakhiluhu. Imam tersebut berada di luar masjid dalam keadaan makmum tersebut berada dalam masjid. Benda ni sebenarnya mungkin nadirlah di sisi kita. Tapi antara yang diceritakan oleh Syekhna Taha Abdul Hamid Humadi, dia cerita benda ni memang masalah nadir tapi ada berlaku di Hadramaut. Tak silapnya dia sebut Masjid Abdul Rahman Sagaf dia sebut, tak silap. Di mana dia kata masjid tersebut bila mana berlaku kita kata wukuf di Arafah, masjid tersebut dia buat seolah-olah macam wukuf. Maksudnya orang pakat berkumpul kita buat ibadah situ, tapi bukan wukuf yang sebenar lah. Jangan kata dia nak buat Mekah yang kedua dan sebagainya, tidak. Tapi dia ambil tafa'ul ataupun kita kata dia ambil semangat tersebut dia buat macam wukuf. Jadi kadang-kadang ramai sehingga imam tersebut duduk di luar dan makmum duduk dalam masjid. Ni dia kata berlaku ini. Jadi kita kata surah ataupun halat tersebut dinyatakan jugalah sebab kita kata ialah boleh jadi dua-dua dalam masjid, dua-dua luar masjid, seorang dalam masjid, seorang luar, kemudian makmum dalam, imam luar. Ni kalau kita kata dalam mantik ni dia ada buatlah kita kata syartiyah munfasilah kan. Imma tu. Maksudnya boleh kita kata kebarangkalian yang berlaku. Kemudian al-halatul ula. Keadaan yang pertama, an yajtami'a fi masjidin. Kedua-duanya berada di dalam masjid. Wa fihi yasihul iktida'u bi syurutin. Padanya iaitu kita kata pada keadaan yang kita sebut ni pada masjid ni sahnya ikut iktida dengan beberapa syarat bi syurut. Yang pertama, al-ilmu bintiqalatil imam. Mestilah mengetahui intikal, kita kata pergerakan imam. Mestilah tahu pergerakan imam. Iaitu macam mana? Makmum dia mesti tahu pergerakan imam. Di sini para ulama sebut, pergerakan ataupun tahu pergerakan ni boleh melalui dua cara. Yang pertamanya disebut melalui musyahadah. Iaitu tengok. Dan syarat musyahadah ni adalah mubasyarah. Ni Syekh Syatah sebut mubasyarah. Iaitu apa? Mestilah tengok. Tengok macam mana? Contoh makmum kita hari ni lah. Makmum duduk dalam masjid, dia semayang, dia nampak, oh tu imam. Tu kira tahulah tu. Tahu pergerakan imam macam mana. Keadaan yang kedua macam mana? Mungkin dia tidak nampak imam, tapi dia nampak orang yang ikut imam. Biasanya dalam masjid besar lah kan. Masjid besar, kita duduk saf belakang, kita tak nampak imam. Jadi ketika itu kita nampak makmum tersebut, kita nampak. Okey, makmum depan ikut imam. Makmum depan tengok depan, makmum depan tengok depan. Akhirnya sampailah dia tengok imam. Maka ketika itu sudah dikira musyahadah, dikira al-ilmu bintiqalatil imam. Itu yang pertama. Yang keduanya boleh juga melalui cara Allah sama', iaitu dengar. Walau bimuballighin.
walaupun kita kata melalui perantaraan muballigh, iaitu dia dengar imam sebut Allahu Akbar, ni rakaat. Allah sami Allahu liman hamidah, ni i'tidal. Dia tahu melalui apa? Mendengar. Sekalipun dengan bantuan muballigh. Maksudnya muballigh ni macam mana? Ada makmum yang tolong imam, dia kata dia tolong. Kalau kita dengar biasa dekat Mekah lah kita dengar lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu muballigh yang kedua. Ataupun syaitan sebutlah kalau keadaan hari ni mikrofon lah. Mikrofon ni juga dikira sebagai muballigh. Kan dia guna mikrofon asalnya dengar slow, lalu dia guna mikrofon, maka kita tahu melalui perantaraan mikrofon. Ketika itu kita sudah pun menepati syarat yang pertama. Yang keduanya imkanul mururi adatan min ghairi hubwin aw wathbin aw al-wusuli ilaihi walau bizwirar wan itaf. Iaitu apa? Bolehnya dia nak sampai secara adat. Kita kata boleh dia sampai tersebut macam mana? Secara kita kata adatan, secara biasalah, bukan pelik-pelik. Min ghairi hubwin aw wasbin, tanpa merangkak. Hubwin ni tanpa, maksudnya dia nak bergerak. Dia boleh sampai kepada imam kalau dia bergerak tanpa perlu dia merangkak. Dia turun merangkak. Ataupun tanpa dia perlu nak kena melompat. Kita kata tafahush lah. Fahishah. Maksudnya dia lompat sampai teruk. Nampak bergerak habis seluruh badan. Maka ketika itu dia boleh bergerak. Ketika itu sudah memadai. Tapi kalau contohnya dia tak boleh bergerak macam mana? Dia boleh nak sampai ke imam tersebut. Tapi kalau nak sampai ke imam kena melompat. Melompat tinggi. Bergerak seluruh badan ataupun kena merangkak. Baru boleh sampai kepada imam, ketika itu tak dikira. Awil wusul ilaihi walau bizwirar wa niftaf. Boleh sampai kepada imam. Ilaihi ni ilal imam. Dia boleh sampai kepada imam walau bizwirar wa niftaf. Izwirar wa niftaf ni apa? Iaitu walaupun dia boleh sampai kepada imam tu walaupun dia membelakangi kiblat. Contohnya kita bagilah situasi kan, dia duduk dia dalam masjid tapi dia duduk dalam satu ruang. Jadi dia nak sampai kepada imam tu dia kena pusing ke belakang, kemudian masuk, akhirnya barulah nampak imam. Barulah boleh sampai kepada imam. Ketika tu boleh tak? Boleh. Sekalipun kita kata sekira-kira dia nak sampai kepada imam tersebut mestilah membelakangi kiblat. Ketika itu dia telah pun menepati syarat yang kedua. Detail kita akan tengok selepas daripada ni lah. Dia kata, fa in hasala asy-syaratan al-madiyan sahha iqtida'ul ma'mum bil imam wa in halatil abniyah. Sekiranya terhasil dua-dua syarat yang kita sebut sebentar tadi, maka sahnya ikut makmum. Sahnya ikut makmum tersebut akan imam, sekalipun kita kata wa in halatil abniyah, sekalipun terhalang dengan bangunan. Contoh kita kata masjid yang design kan, ada ruang sini, ada ruang situ, ataupun dia semayang dalam masjid tersebut ada bilik. Jadi dia semayang dalam bilik, sekalipun sekiranya kita kata terhasil ataupun dia menepati dua syarat kita sebut tadi, sekalipun dia semayang dalam bilik yang berada dalam masjid tersebut, kita kata ada dinding, betul tak? Kita ada dinding, halatil abniyah, ada dinding menghalang semua. Ketika itu boleh, tidak ada masalah. Namun ada syarat lah. Selepas ni kita akan detailkan ni. Au ba'udatil masafah, ataupun jauh jarak. Contohnya macam mana? Masjid besar 1 kilometer. Daripada mihrab kat depan imam tu sehingga ke pintu belakang sekali masjid tu 1 kilometer. Jadi dia kata macam mana? Dia malah nak berjalan. Imam dah semayang. Dia kata malah aku nak berjalan ke depan 1 kilometer. Jadi dia masuk je masjid, dia angkat takbir. Boleh tak? Boleh. Sekalipun ba'udatil masafah. Jauhnya kita kata jarak. Kenapa? Kerana diiktibar semua tu adalah masjid. Maka bila diiktibar semua adalah masjid, ketika itu tidak ada masalah. Yang seterusnya, au ughliqal bab, ataupun pintu ditutup. Au ghairu dzalik minas suwaril lati satubayyanu fima ya'ti insyaallah ta'ala. Dia kata apa? Ataupun pintu tersebut ditutup, ataupun surah-surah lain yang akan diterangkan selepas daripada ni insya-Allah. Iaitu macam mana? Kita akan terang selepas ni. Iaitu macam mana? Bila dua-dua makmum dan imam berada dalam masjid, sekalipun
Kita kata dia duduk dalam satu bilik yang berada dalam masjid tersebut dan pintu tutup. Pintu tersebut tertutup. Kita kata tutup lah kan, tutup pintu. Ketika itu dia boleh sampai tak kepada imam? Tak boleh, dia mesti buka dulu. Jadi ketika itu macam mana? Masih lagi dia dikira boleh. Sekalipun pintu ditutup, tutup pintu. Pintu tak buka, ketika itu boleh juga. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian وسأبين فيما يلي الصور التي يصح فيها اقتداء المأموم بالإمام مع توفر الشروط والصور التي لا تصح أو ما يصح منها على خلاف منه. Iaitu apa? Dia kata, aku akan jelaskan selepas daripada ini fima yali suara, gambaran-gambaran yang mana sahnya makmum mengikut imam, iktidak makmum bil imam, berserta dengan kita kata termaktub ataupun terlansailah syarat-syarat tersebut. Dan juga aku akan terangkan wasuara, aku akan terangkan juga gambaran-gambaran yang mana tidak sah makmum mengikut imam, dan aku akan terang juga ma yasihhu, aku akan terang apa yang sah daripadanya ala khilafin fi, iaitu berdasarkan kita kata berlaku khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Maka wallahu taala alam, kita akan sambung selepas daripada ini suratul ula. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.